Ratai memenangkan warisan dah tak bertanding di sana kan. Jadi mungkin apa perancangan selepas ni? Mungkin kerusi itu tetap akan diberikan kepada DAP ataupun PKR? Kita bergantung kepada keputusan 2018 atau PRU 14. So kerusi itu dimenangi oleh DAP dan kita kekalkan di bawah nama DAP untuk Teratai. Tak ada perubahan parti di Teratai untuk mewakili kerajaan ataupun gabungan perpaduan dalam pilihan raya. Jadi macam mana pula dengan yang Perikatan Nasional sekarang ni semakin yakin untuk merampas semua kerusi dekat Selangor ni? Semua pihak akan dinyatakan keyakinan untuk bertanding dalam pilihan raya, termasuk mereka yang berkemungkinan untuk hilang di posisi. Keyakinan kena ditunjukkan, kalau tak mereka tak akan bertanding lah. Semua orang yakin sejak dahulu, sejak 3 term yang lepas, our rival juga sangat yakin. Tapi kita juga bekerja dengan fakta dan data. Kita meneruskan konsistensi perkhidmatan di setiap lokaliti dan kawasan. Kita turun ke bawah. Saya sendiri secara peribadi turun di lebih di 40 Dewan Negeri sepanjang 5 tahun. Maknanya 40, ada lagi sebahagian tu mungkin tak sampai, tapi sebenarnya hampir semua saya sampai. Tapi yang kita turun secara spesifik seperti jelajah, jelajah Selangor Penyayang, kita telah masuki 2 fasa atau 3 fasa. Jadi 9 kali 2 dah 18. Jelajah raya kita dah turun 2 kali, termasuk tahun lepas dan tahun ini. Maknanya lagi 18 campur 18, dan sebenarnya kita dah pergi 36 secara spesifik. Tidak termasuk beberapa program seperti jelajah kita bersama dan jelajah maju bersama dan jelajah kita Selangor. Itu saja dah ada 2 lagi siri. So saya yakin saya telah pergi hampir di semua Dewan Undangan Negeri, mendengar maklum balas, taklimat dan sebagainya. Malahan semalam di Sungai Air Tawar juga maklum balas yang sangat positif. Beberapa hari lepas di Sijangkang kehadiran yang sangat positif. Kalau kita nak cakap yakin, kita pun boleh laungkan keyakinan, tapi sekarang fokus kita nak lengkapkan perkhidmatan dengan baik sebelum masanya untuk kita lancarkan kempen. Datuk Seri, jika letak Datuk Seri Azmi dengan nama bersalin, adakah itu sebagai salah satu ancaman besar kepada Yalah, dia nampak bercelaru lah. Contohnya nama Datuk Seri Syahidan dibangkitkan untuk masuk. Syahidan tu Selangor sangat lah. Itu jadi sebelum dia bercakap tu otak dia tak fikir. Mungkin otak dia letak di telinga, jadi dia tak sempat nak bercakap. Jadi dia lepas masuk kat telinga baru dia fikir. Jadi memang itu beberapa perkara yang saya lihat ketidak konsistenan mereka atau tidak koheren. Jadi tak apalah, kita tumpu kerja kita. Batu saya tak respon saya rasmi. Ia hanyalah serangan politik, tapi data, bukti, fakta menunjukkan kita masih lagi yang terbaik, termasuk daripada segi pembangunan ekonomi dan program-program pembangunan sosial. Ya, ada yang terlepas 1-2 ataupun ada yang mungkin tidak terlepas pandang, tapi ia dilakukan dengan pembaikan daripada masa ke semasa. YB, ada beberapa nama yang disebut bakal calon untuk Menteri Besar Selangor, termasuk Tengku Zafrul sendiri. Jadi mungkin YB boleh komen. Itu bergantung, sebab akhirnya gabungan perpaduan ini ataupun kerajaan perpaduan ini akan menetapkan siapa calon. Bagi saya, fokus utama adalah untuk memenangkan PH plus dengan gabungan perpaduan nanti dalam pilihan raya akan datang, sebagai sokongan dan juga sebagai usaha untuk mengukuhkan pentadbiran kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, supaya dapat masa yang secukupnya untuk memulihkan negara dan mentadbir negara sebagaimana dengan prinsip yang telah kita perjuangkan selama ini. Datuk Seri, sepanjang itu ada maklumkan Selangor antara 8 negeri yang jangka terjejas akibat El Nino bulan Jun ni. So apa persediaan Selangor? Alhamdulillah, saya baru saja semalam bertanya secara langsung dengan Lembaga Urus Air Selangor, dengan kadar air ataupun paras air di empangan-empangan kita dan di kolam-kolam takungan yang kita ada, yang kita pantau setiap masa sebenarnya, lebih-lebih lagi ketika musim panas dan musim El Nino ataupun El Nino ni, kita mampu bertahan maksimum sehingga bulan 6 ataupun sehingga 6 bulan kalau tidak ada sebarang air ataupun jumlah hujan yang sangat kecil dicatatkan. Malahan dalam tempoh 3 bulan tu lebih selesa.
kadar air di empangan kita. Dan saya yakin menjelang bulan 9, bulan 10 nanti mula hujan akan lebih banyak, dan itu akan memastikan kadar air di empangan kita itu sustainable untuk penyaluran. Tapi kita pantau setiap masa. Itu pun kadang-kadang masih lagi berlaku hujan. Bukan tak ada hujan langsung. Ia dijangkakan saja musim panas yang getir atau musim panas yang panjang, tetapi kalau selagi ada turun hujan sebenarnya kita boleh sustain. Terutama hujan di kawasan reservoir lah, ataupun hujan di kawasan takungan air, di kawasan empangan Sungai Selangor dan juga empangan Semenyih dan sebagainya. So kita boleh tahan between 4 hingga 6 bulan. Jadi daripada tempoh bulan 5, maknanya bulan 10, 11 masih boleh tahan. Tanpa hujan, 4 hingga 6 bulan tu tanpa hujan? Ya, dengan kadar empangan yang kita ada dan takungan yang ada. Ataupun apa yang dijangkakan lah, hujan yang sangat sedikit, itu kita boleh sustain. YB, untuk manifesto sekarang ni, apa yang YB tawarkan untuk rakyat Selangor? Itu belum lah, nanti kita buat pengumuman lah manifesto. We can announce. Adakah Pakatan Harapan terikat dengan Kerajaan Perpaduan? Maksudnya manifesto tu perlu dibincang secara konsensus walaupun di peringkat negeri. Sebagai satu pasukan, kita gerak satu pasukan lah. Saya percaya semua yang dicadangkan, kita akan mendengar pandangan semua pihak. Bukan masalah ikat tak terikat. Bila kita bergerak sebagai satu pasukan, kita kena bergerak sebagai satu pasukan lah. Tak boleh jadi mengulangi formula kestabilan Perikatan Nasional. Formula kestabilan Perikatan Nasional, mereka bergabung di peringkat pusat, mereka bertembung di peringkat akar umbi. Jadi kita tu lesson learn yang sangat baik. Itu pun Perikatan Nasional masih berangan sebut mereka paling stabil. Jadi saya percaya pengajaran pentingnya kita berpakat secara baik, kita adakan secara musyawarah, dan formulanya adalah formula kemenangan dan formula yang terbaik untuk perkhidmatan kita kepada rakyat dan masyarakat. So itu basic formula yang kita telah persetujui bersama, dan saya rasa ia akan dibincangkan dengan lebih serius dalam konvensyen Kerajaan Perpaduan pada 14 esok yang akan berlangsung di Pilihan. Ramai. Kita hantar based on apa yang telah dibincangkan, sebab sekretariat itu dibincangkan di peringkat pusat. Lebih ramai pun boleh, tapi tak muat. Apa harapan Datuk dalam konvensyen tu esok? Paling tidak kita akan mengukuhkan tekad. Kali ini tekad-tekad sebelum ni dah ada. Nak jamin kestabilan, ingin memastikan pemulihan ekonomi bersama-sama. Kemudian bagi PH dan bagi keadilan, terutamanya melaksanakan agenda reform. Ia juga disambut sedikit sebanyak oleh ahli-ahli parlimen dan menteri Barisan Nasional. Ya, jadi beberapa aspek-aspek itu kalau boleh kita strengthen, kita kukuhkan, sebab telah beberapa tahun, 2-3 tahun kita berada dalam kerajaan yang tak stabil. Kita berada dalam keadaan kerajaan yang tidak menentu, sebab ditentukan oleh tidak bersepakat dengan baik hingga berlaku tarik menarik sokongan. So hal ini satu pengajaran kepada politician dan pemimpin dalam negara kita. Kalau masih tak belajar lagi, kita tak faham lah. Tapi saya percaya semua pimpinan Kerajaan Perpaduan faham. Sebab itu kita telah menggabungkan 19 parti. This is the biggest ever coalitions in our political history. Ini adalah gabungan politik yang paling besar dalam tempoh 60 tahun lebih kerajaan Malaysia tertubuh. 19 parti sekali tergabung, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Saya percaya ini petanda baik bahawa majoriti yang ada ni faham bahawa kestabilan harus dipertahankan dahulu sebelum bicara soal pertarungan politik yang lain. Baik, terima kasih semua. Okay.